Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang pukul 3 lebih pagi. Belum masuk waktu subuh, so ini aja ada time untuk buat video. Since Ramadan tak dapat buat video because I'm busy with my activity. So today I want to share about keimanan, dan nanti I nak share dua video nanti kita boleh discuss about the two video insyaAllah. Okay, first I nak share tentang nama, because ada yang di antara kita kita pernah dengar satu riwayat yang menyatakan bahawa kalau kita namakan anak kita dengan nama Muhammad, seperti Muhammad Faizal, Muhammad Shah, Muhammad Rasul, Muhammad apa ya. Jadi ada riwayat yang mereka, padahal riwayat tu daif, hadis tu lemah. So that riwayat regarding the name Muhammad tu, riwayat itu menyatakan bahawa sesiapa yang menamakan anak dia dengan nama Muhammad, maka anak itu dan juga orang tua dia tidak akan dimasukkan ke dalam Jahannam. Okey. So sekarang kita nak discuss tentang nama Muhammad. Nanti at the end of this video I nak jelaskan lebih detail about keimanan kita insya-Allah. Jadi nama Muhammad ni kita memang betul satu anugerah, satu kelebihan. Kalau kita search di Google, nama Muhammad nama yang paling banyak digunakan di dalam dunia. The highest percentage, paling ramai. Jadi the thing is about nama yang kita gunakan. Kalau kita mengambil hadis itu, sesiapa yang menamakan anak dia dengan nama Muhammad, maka anak itu dan orang tuanya tidak akan masuk neraka. Jadi kita dengan perkataan ataupun riwayat itu, ramai orang yang boleh relax. They think like, okay, nama Muhammad, jadi diorang dah jadi malas nak beribadah because mereka terfikir tentang nama Muhammad tu dah selamatkan mereka daripada neraka. Persoalannya, nama Muhammad ni kita namakan anak kita dengan nama-nama yang baik. I believe ramai umat Islam yang kita namakan anak-anak kita semua daripada nama-nama yang dipilih dalam Al-Quran ataupun nama-nama para sahabat, nama-nama yang penuh makna. Tapi bila kita dah beri nama pada anak kita, because panggilan itu adalah satu doa. Kita namakan anak kita Muhammad tapi kita panggil anak kita Mamat. Ada kita panggil Mat, ada yang kita panggil dengan perkataan singkat. Jadi apa ertinya ataupun apa gunanya kita namakan anak kita nama yang baik tapi kita tidak memanggil dia dengan nama yang baik itu? Kita panggil dia dengan nama samaran yang pendek yang tidak ada makna atau tidak ada erti. Because itu adalah satu doa bila kita panggil nama kita, anak kita Muhammad, nama penuh dan sebutan yang betul. Itu suatu doa, dan mudah-mudahan dengan nama baginda Rasulullah tu, anak-anak kita akan mengikut jejak ajaran dan juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk sesiapa yang namakan anak dia yang nama yang baik-baik, sebaiknya gunakan nama itu, panggil nama penuh. Tak, kalau kita pergi ke Middle East, Timur Tengah, kita tengok ramai orang-orang Arab, kalau jumpa, mereka akan panggil kita dengan nama yang penuh, sepenuhnya. For example, dia akan jumpa Ya Muhammad Israfil Al-Zil ataupun Ya Muhammad Israfil, at least nama penuh. Dia tidak akan katakan Mr. Is ataupun apa-apa yang pendek, Mat Is ataupun Ahmad Is, Mamat Is. Tak ada macam itu. Itu soal nama. Dan yang kedua, tentang perkataan yang kita selalu sebut. I believe you all dah pernah nampak banyak ustaz-ustaz di YouTube ataupun di inilah social media yang mereka memberi ceramah. Sebenarnya tidak salah, dan saya bukan kerja saya atau tugas saya untuk mencari kesilapan orang. Cuma apa yang I nak share ni untuk kita ambil sebagai satu pelajaran supaya kita
tidak mengikut contoh-contoh yang buruk. Seperti video-video yang kita pernah lihat, ada ustaz ataupun penceramah menggunakan perkataan bodoh. Orang itu bodoh, itu namanya bodoh. Di dalam masjid, cuba kita bayangkan di dalam masjid, kita gunakan perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak mempunyai akhlak. Itu bukan contoh yang Rasulullah berikan pada kita. Jadi kita nak kena hati-hati. Kita tak boleh marah bila anak kita lihat ceramah-ceramah gini, lepas tu dia gunakan perkataan bodoh dengan adik-beradik dia, kawan-kawan dia, ataupun dalam rumah menggunakan kau bodoh, kau tak tahu pasal ini, pasal itu. Jadi kita jangan gunakan. Even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak menggunakan kata-kata seperti itu. Jadi kita harus ikut akhlak Rasulullah. Dan saya tidak menyalahkan penceramah ataupun ustaz itu menggunakan perkataan bodoh. Ya, dia kemungkinan dia nak memberi satu kesan kepada orang yang dia nak tujukan, kepada orang-orang yang mungkin melakukan perbuatan maksiat ataupun orang-orang munafik, untuk mereka sedar. Tapi kita juga harus ketahui bahawa apabila kita memberi ceramah itu di dalam masjid kebanyakan. Jadi masjid itu rumah Allah dan kita harus mengikut adab dan juga mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga akhlak para sahabat. Jadi kita cuba hindarkan. Kita boleh dengar ceramah-ceramah itu, tapi perkara-perkara dan perkataan-perkataan yang negatif tu kita cuba hindarkan. Jadi video ni untuk sesiapa yang tak boleh berfikir, maksudnya tidak dapat berfikir dengan cara yang betul ataupun keliru, tak dapat berfikir jadi keliru. Ustaz ni kata ini, ustaz ni kata ini, dan ada juga tidak mahu berfikir. Orang-orang yang hanya menerima apa yang dia dengar daripada social media, dia terima tapi dia tidak mahu berfikir apakah ini sahih ataupun tidak, ataupun apakah ini fitnah, ataupun apakah message yang di-share di dalam social media yang kita baca. So kita lihat video ni dan selepas tu saya nak buat satu explanation, insyaAllah. Tentang video yang baru saya tunjuk ni, ini bukan saya nak mengaibkan, tapi mengambil satu contoh. Lagipun muka orang tu pun tak nampak, so insyaAllah is okay. Jadi di sini kita boleh lihat kita punya keimanan kita. I tak kata you all semua, Alhamdulillah, I know semua my friend di dalam social media ni yang ada di dalam grup ini, semua mempunyai iman yang tinggi. Masya Allah, ada yang imannya dan ilmunya lebih tinggi daripada saya sendiri. Cuma kita ambil contoh, kita masih kurang keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang amat menyedihkan. Kalau kita lihat contoh daripada video tadi, dia sedang solat, dia sedang communicate dengan Maha Pemberi rezeki. Tapi apabila dia nampak manusia, satu makhluk bawa rezeki itu, dia terus tinggalkan yang Maha Pemberi rezeki ni, dia ambil rezeki yang tidak ada harga, tidak jauh perbandingan antara yang Maha Pemberi rezeki dengan makhluk yang membawa rezeki itu. Jadi dia tinggalkan solat dia takut kehilangan makanan itu, dia takut dia tak dapat, dia tinggalkan solat dia. Jadi daripada situ kita boleh lihat berapa di antara kita yang solat dengan cepat. Kita nak cepat kerana kita kerjakan dunia. Kita fikir kita ada urusan-urusan lain yang kita belum lagi dapat kerjakan. Jadi solat kita tak dapat khusyuk, tak dapat ketenangan kerana kita kerjakan dunia. Kita fikir ada lagi kerja yang aku belum lagi lakukan. Mungkin ada deal customer belum nak call aku, so aku tinggalkan solat dulu. Padahal yang kita lakukan itu kita tengah meminta yang kepada Maha Pemberi rezeki. Tapi kita tinggalkan Allah yang Maha Pemberi rezeki dan kita ambil benda yang tidak ada makna. Maksudnya memang tidak ada makna kalau kita punya keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada situ kita boleh
boleh lihat keimanan kita, level keimanan kita terhadap Allah. So bila kita kata pasal iman kita, kita juga tahu bahawa kita di dalam fasa akhir zaman, iaitu menanti kedatangan Imam Al-Mahdi. Jadi apakah kita dah buat persiapan untuk menunggu Imam Mahdi? Kerana di dalam hadis ini yang saya tunjuk di sini, kita boleh lihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada satu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal kecuali hanya Mekah dan Madinah. Tiada suatu golongan pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris untuk melindunginya. Kemudian turunlah Dajjal. Di situ tanah yang berpasir di luar Madinah. Lalu kota Madinah bergoncang sebanyak 3 kali. Dari goncangan-goncangan itu, Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan orang munafik daripada Mekah. Okey, di sini kita dapat lihat tentang kejadian gempa yang beberapa video yang I share ni. Kita akan lihat tentang keimanan kita juga. Jadi keimanan kita ni, kita boleh lihat itu goncangan gempa yang I pilih daripada beberapa video yang terjadi di Asia. Kalau kita lihat, tahu di Asia, tapi I tak nak namakanlah negara tu, tak important negara mana. Tapi apa yang kita boleh lihat untuk menjadi kesedaran bagi kita adalah, kalau sekadar gempa bumi, kita sedang solat, kita tinggalkan untuk menyelamatkan diri kita. Kita masih ada kelemahan iman di situ. Kita masih ada kekurangan keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu apabila kita mengerjakan solat, kita sedang berhadapan dengan Allah, dan ramai orang rindukan kematian waktu mengerjakan ibadah solat, waktu sujud ataupun waktu kita mendirikan solat. Tapi kerana keimanan kita terlalu kurang, kita ingin melarikan diri kita, menyelamatkan diri kita. Dan ada juga yang akan mencari pembenaran dengan mengatakan ini salah satu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menyelamatkan diri kita. Persoalannya, mereka confused dengan hadis itu. Hadis itu merujuk kepada perkara-perkara yang menyelamatkan diri, seperti kita lagi pergi ke suatu kawasan, bukan waktu ibadah, waktu kawasan dan ada gempa ataupun ada sesuatu kejadian, kita menyelamatkan diri kita, kita menghindarkan diri kita daripada kemudaratan. Tapi waktu solat itu berbeza. Kita sedang berjumpa atau berkomunikasi dengan pencipta kita. Alangkah indahnya kalau kita dapat mati walaupun waktu gempa tertimpa dan waktu kita mengerjakan solat. So daripada video itu kita nampak ramai orang-orang yang lari menyelamatkan diri mereka kerana kurangnya iman dan keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang berbalik pada hadis yang tadi saya baru share. Bila kita lihat hadis itu, Dajjal tidak dapat masuk kota Madinah dan Mekah, dan dia akan ada hadis kata dia akan hentakkan kaki dia, ada hadis kata dia akan tepuk. So the main thing, akan ada goncangan seperti gempa 3 kali, dan waktu itu Allah akan keluarkan orang-orang munafik, orang-orang kafir dan sebagainya. Orang-orang kafir di Madinah, seperti sekarang yang kita nampak bahawa Rasulullah sebenarnya melarang orang-orang kafir masuk ke kota Mekah ataupun Madinah. Tapi sekarang kita dah boleh lihat ramai orang-orang kafir datang ke kota Madinah dan kota Mekah dengan tujuan turis dan buat research. Jadi di situ kita dah boleh nampak kejadian-kejadian dan tanda-tanda akhir zaman. Jadi again, tentang gempa dan goncangan yang nanti Dajjal akan berikan, akan terjadi di dalam kota Madinah dan kota Mekah, itu kita boleh lihat berapa ramai orang-orang munafik dan orang-orang kafir serta orang-orang fasik akan keluar, tinggalkan kerana mereka tidak yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka akan keluar dan mereka lah akan menjadi pengikut Dajjal. Nauzubillah. Jadi daripada sini kita nak kena sentiasa
meningkatkan iman kita. Iman kita, kita punya akidah kita semua nak kena betul, because terlalu banyak fitnah-fitnah akhir zaman. Di sini ada lagi satu hadis yang I nak share, hadis sahih daripada Muslim, buku nombor 18, hadis nombor 83 daripada Imam Nawawi. Di sini, di hadis ini, para sahabat berkata, dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berapa lamakah dia berada di bumi ini, iaitu Dajjal?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Selama 40 hari. Satu hari bagaikan satu tahun. Satu tahun bagaikan satu bulan. Satu hari lagi, hari yang ketiga bagaikan satu pekan ataupun satu minggu, dan sisa-sisa harinya seperti hari-hari kalian." Nanti saya jelaskan tentang hari-hari dia, insyaAllah. Seterusnya, mereka, para sahabat bertanya lagi kepada baginda Rasulullah, "Bagaimanakah kecepatan berjalannya di bumi?" Maksudnya hari-hari yang berlalu tu. Rasulullah menjawab, "Bagaikan hujan yang ditiup angin. Dia mendatangi suatu kaum, mengajak mereka, lalu mereka pun beriman kepadanya dan mentaatinya, iaitu Dajjal. Kemudian dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka turunlah hujan, dan memerintah bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, maka tumbuhlah tumbuhan itu sehingga binatang ternak mereka merumput dan merasa leluasa. Badan yang gemuk, iaitu badannya sihat dan tinggi serta banyak susunya. Kemudian dia pergi kepada suatu kaum yang lain dan mengajak mereka, lalu mereka menolak seruannya." Dia mengajak kepada kaum muslimin yang kuat iman, insyaAllah, sehingga tanah mereka menjadi tandus. Akhirnya mereka menjadi orang-orang miskin yang tidak memiliki harta sedikit pun. Dan dia melewati tempat runtuhan, lalu dia berkata, iaitu Dajjal berkata, "Keluarlah barang-barang simpananmu." Lalu harta simpanan itu mengikutinya bagaikan sekelompok lebah. Kemudian dia akan berseru kepada seorang lelaki yang gemuk, lagi masih muda. Di betis lelaki itu ada pedang, lalu dia membelah lelaki itu menjadi dua bahagian dan memisahkan tubuhnya sejauh sesasaran anak panah. Kemudian dia, iaitu Dajjal, memanggilnya, lalu dia menghadapnya dengan muka yang berseri-seri sambil tertawa. Jadi di sini, di dalam hadis ini, ia telah menjelaskan tentang Dajjal akan memanggil orang-orang yang munafik, orang-orang yang termakan fitnah-fitnah Dajjal. Mereka akan percaya dengan magic yang Dajjal lakukan, seperti turunkan hujan. Siapa yang pengikut Dajjal tu, dia jadi senang hidupnya. Dia dapat hujan, haiwan ternakan semua jadi gemuk, jadi sihat. Tapi orang-orang yang menolak, iaitu menolak Dajjal, yang orang-orang yang beriman, akan menjadi miskin. Kita akan sengsara. So hari-hari yang berlalu tu seperti hujan yang ditiup angin tu, seperti huru hara, seperti ribut lah. Kalau kita nampak ribut, terlalu huru hara, terlalu kira chaos, something yang very ini susah untuk kita menjalani. Berbalik pada awal daripada hadis ini, bahawa Dajjal akan datang 40 hari itu, ada ustaz-ustaz yang mungkin saya tak kata mereka salah ataupun apa, mungkin mereka belum lagi faham lebih dalam tentang satu hari seperti satu tahun, satu hari seperti satu bulan, satu hari seperti satu minggu atau satu pekan, dan hari yang keempat seperti hari-hari biasa, hari-hari kita. Sebenarnya, kalau ada sebahagian ustaz, dia menjelaskan hari pertama tu satu tahun, dia menjelaskan
sebenarnya memang 1 tahun. So 1 tahun plus hari yang kedua 1 bulan. So 1 tahun 1 bulan plus lagi 1 tahun iaitu 1 minggu, 1 hari yang itu 1 minggu. Jadi 1 tahun 1 bulan 1 minggu baru hari-hari biasa. Itu ada beberapa ustaz yang menjelaskan seperti itu. Tapi dengan kefahaman yang saya dapat waktu saya belajar dengan saya punya scholar di luar sana lah, saya tak nak cakap lah di negara mana. Kefahaman sebenarnya kita harus tahu bahawa kita ada 7 alam. Kita tahu bahawa kita ada di alam ni, di alam dunia, ada juga alam jin dan juga ada alam-alam lain, alam ghaib yang kita tidak ketahui. Juga tentang kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu alam di mana Allah berada tu, kita tak tahu kerana Allah wujud sebelum waktu dan tempat serta suasana dicipta. Jadi sebab tu bila kita tengok ada verse di Al-Quran dan juga hadis, Allah tu ada di langit, di atas arash. Allah itu ada di langit bumi, langit manusia dan ada di mana-mana. Jadi kita dengan otak yang limited ni, kita tak boleh fikir dan assume tentang Allah di mana. Tapi kita boleh tahu tentang alam. Kita boleh faham sedikit tentang alam jin, alam manusia dan alam-alam lain yang kita tidak ketahui. Jadi tentang Dajjal, seperti yang banyak ulama pastikan bahawa Dajjal itu sudah keluar. Cuma dia ada di alam dia sendiri. Jadi satu hari pertama seperti 1 tahun, di situ hadisnya sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan 1 hari seperti ataupun bagaikan 1 tahun. Jadi Rasulullah tidak kata 1 hari itu equal atau sama dengan 1 tahun kalian ataupun 1 tahun waktu kita. Dia tidak menyamakan seperti itu. Dia kata sebagai, kalau kita lihat contoh 1 hari di akhirat adalah 1,000 tahun di dunia. Jadi kita boleh lihat hari itu berbeza antara hari kita dengan hari di alam ghaib. Jadi 1 hari seperti 1 tahun itu, seperti apa yang kita lalui itu, bencana itu seperti apa ni, perjalanan waktu tu sangat lama. Seperti kalau kita diseksa untuk 1 hari kita diseksa, dicocok api panas kita akan merasakan hari itu terlalu lambat. Bila perkara ni nak akhir, bila nak selesai, aku dah tak boleh tahan. Jadi kita merasakan fitnah waktu Dajjal keluar tu seperti itu. Seperti 1 tahun kita punya siksa untuk orang-orang Muslim. Jadi kat situ kita nak kena faham lebih dalam tentang hadis ini, bahawa hari pertama itu seperti 1 tahun, hadis kedua seperti 1 bulan. Jadi maksud hadis yang hari kedua seperti 1 bulan, apabila kita dah menjalani satu ujian yang amat keras, masuk hari kedua, ujian yang sama tu kita dah rasa ringan sikit beban dia. Kalau kita pernah masuk military NS, kita boleh lihat hari pertama tu seperti terlalu we cannot take it because kita tak pernah lalui. Tapi hari kedua kita dah macam dapat terima. Tapi walaupun sakit, tapi kita dapat terima sedikitnya. Dan hari yang ketiga makin kurang, kita dapat menerima hakikat, dan hari-hari biasa tu seperti hari-hari yang kita lalui seperti biasa. Jadi di sini juga kita harus lihat hadis. Ada hadis yang menyatakan bahawa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita ingin mengerjakan solat jika perkara ini terjadi. Dan Rasulullah menjawab, dia kata ikut perkiraan kita. Jadi apakah kalau ikut perkiraan kita, bermaksud perkiraan kita dah biasa dengan mendengar azan dan waktu solat. Jadi waktu fitnah Dajjal kemungkinan tidak ada, kita susah nak dengar waktu azan lagi. Jadi daripada situ kita boleh agak-agak dengan tengok peredaran matahari. Dah masuk tengah hari, yang Rasulullah ajar seperti kita kalau pacakkan tongkat, kita bisa lihat matahari tu dah masuk waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib dan waktu isyak. Jadi Rasulullah tak kata ini mustahil untuk kita, kalau kita ambil literally 1 hari pertama itu seperti 1 tahun. Tidak mungkin kita mengerjakan solat subuh pada bulan Januari, zuhur pada bulan April, dan asar pada bulan mungkin Ogos ataupun September. Tidak mungkin. Jadi kita punya kewajipan solat 1 hari
5 kali. Jadi kita daripada hadis tu kita boleh faham lebih dalam tentang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sampaikan. Jadi tentang ini semua, kenapa I selalu nak share perkara-perkara yang basic, yang biasa orang dah dengar. Because bila kita sampaikan hadis, kebanyakan bila kita sampaikan hadis, ada orang yang melabel kita sebagai Wahabi. Itu yang menjadi masalah. Sedangkan kita tahu kita tak ada pilihan. Itu adalah hadis, itu adalah sabda Rasulullah dan kita tidak ada pilihan untuk melainkan untuk menerima. Kalau kita tolak hadis dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna kita bukan umat Rasulullah. Tapi kalau kita tak sampaikan, kita akan dirosakkan oleh golongan penceramah-penceramah ya, dan pelaku bid'ah. Mereka akan membuat ibadah baru. Bila kita kata hadis seperti ini tak ada, mereka akan kata kita label kita sebagai Wahabi dan sebagainya. Sedangkan apa yang kita sampaikan tu adalah berdasarkan hadis dan mereka itu menolak hadis. Jadi kita boleh lihat, kita tidak mengkafirkan mereka. Ada orang kata orang Wahabi ni suka mengkafirkan orang. Tidak ada kata-kata daripada orang Wahabi yang mengkafirkan mereka. Cuma ada satu tentang solat, bahawa mereka kata apabila seorang Muslim tidak mengerjakan solat, ibadah solat, dia adalah kufur. Itu adalah daripada hadis. Itu perbezaan. Rasulullah kata perbezaan antara orang mukmin, orang Muslim dan orang kafir itu dengan solat. Bermakna apabila kita tak mengerjakan solat, kita dah termasuk kategori kufur. Bermakna orang-orang kafir. Jadi kalau kita lihat baru-baru ni banyak penceramah suka menyampaikan cerita-cerita baru. Cerita-cerita yang rare, yang jarang orang dengar. Pasal banyak orang rasa boring dengan cerita yang sama. Seperti kalau kita sampaikan tentang akidah, tentang iman, tentang keyakinan, tentang solat. Jadi banyak orang dah rasa boring dengar benda-benda yang sama selalu. Because ramai orang, dia dah dengar. Tapi tak semua orang yang faham. Mereka dengar tapi mereka tidak mau fahami. Contoh tentang solat. Kita dah dengar, kita tahu tentang solat. Tapi kita tak solat. Kerana bukan kita tak solat. Because kita belum faham apa tu kenikmatan, kelazatan solat. Apa tu ibadah solat. Kenapa kita kena solat. Tak ada, jarang sekali kita nak ambil tahu tentang solat. Jadi kita ambil solat ni sebagai satu exercise yang kita harus lakukan. Walaupun berkali-kali kita sampaikan pun orang tak akan susah nak lakukan. That's why kita nak kena selalu remind antara sesama kita. Bila orang dengar ustaz-ustaz yang menceritakan sesuatu yang rare itu, kita cakap wow, ustaz ni hebat. Tak ada ustaz yang ceritakan tentang ni, cerita perkara yang ustaz lain tak pernah ceritakan. Mungkin ustaz ni ilmu dia lebih tinggi. Itu yang terjadi sekarang. Mereka akan mencari satu topik ataupun sesuatu perkara untuk menjadikan, untuk dia dapat banyak pengikut. Jadi dia ceritakan benda yang ustaz-ustaz lain tak ceritakan. Pada dia, orang-orang sosial media ni suka belajar perkara-perkara yang baru. Tapi perkara-perkara yang mereka dah dengar tu mereka rasa bosan. Mereka skip. Mereka tidak mahu mengingatkan diri sendiri setiap hari. Ada yang menyampaikan tentang zikir-zikir burung, zikir-zikir semut. Kalau semut ataupun burung boleh berbicara, dia akan katakan, ini zikir aku, kenapa kau nak buat? Bila kita tengok apa yang amalan yang Rasulullah ajar kita, kita tak nak amalkan. Tapi kita nak amalkan zikir-zikir dan perkara-perkara yang Rasulullah tak suruh. Cuma kita dapat tahu bahawa semut berzikir seperti ini dan burung seperti ini. Kita nak ikut benda-benda yang Rasulullah tidak menyuruh atau tidak ajar kita. Jadi ada juga yang salah faham. Mereka mula gunakan berzikir Allahu. Ini saya dah pernah nampak beberapa komen daripada post. Saya nampak selalu dong Allahu. So the question is, apakah orang-orang ini sedar ataupun faham apa itu maksud Allahu? Perkataan hu tu sebenarnya seperti beliau. Jadi boleh tak kita Allah beliau Allah hu. You know, like kita insulting Allah.
kita tak, that's why kita terlalu rajin untuk belajar daripada social media, tapi kita tak nak cari tahu apa maksud dia. Jadi kita malas, kita termasuk orang-orang yang malas, generation yang malas menambahkan ilmu atau memahami sesuatu ilmu. Kita cuma pengikut, seperti seolah-olah seperti orang-orang Kristian, orang-orang Nasrani. Mereka pergi ke gereja, ke church, mereka cuma dengar apa yang pastor ataupun dorang punya pastor sampaikan. Jadi setiap minggu mereka dengar dan mereka ikut, dan mereka ada daily bread. Setiap hari tu seperti hadis lah. Mereka cuma itu motivation. Tapi mereka tak faham, mereka cuma mengikut dan mereka tak faham pun Bible mereka. Ramai umat Kristian tak tahu pun Bible mereka, mereka tak baca pun Bible mereka. Jadi apakah kita nak jadi golongan seperti orang-orang Kristian yang hanya ikut tanpa kefahaman, ataupun kita orang-orang yang dianugerahkan untuk mempunyai akal dan fikiran untuk memikir dan mempelajari dan memahami lebih dalam. Kalau kita lihat daripada surah Ar-Rahman, Allah berulang kali berfirman, tidakkah kalian berfikir? Kenapa Allah berulang kali menyebut perkataan itu? Kerana Allah ingin kita berfikir dan memahami apa maksud dan apa tujuan hidup kita, dan apa yang kita lihat ini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah nak kita fikir. Bukan kita gunakan fikiran kita untuk perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat, ataupun berfikir buruk tentang orang, berfikir masalah orang dan masalah dunia. Allah memberi kita akal untuk kita berfikir dan memahami agama kita. Jadi apabila kita berfikir dan kita faham tentang agama kita, di situlah kita dapat meningkatkan keyakinan kita dan iman kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, I think that's all my video for today. Semoga kita dapat again mengingati diri kita sendiri dan juga teman-teman di sekeliling kita. Jika ada salah dan silap, saya minta maaf, dan tegurlah saya sebaik-baik teman yang menegur kesilapan saya. Itulah teman saya yang paling baik. Jadi kalau ada kesilapan daripada saya sendiri, saya mohon kalian tegur saya, boleh inbox, boleh message, anything. InsyaAllah kita boleh discuss dan kita boleh dapat fahami lebih banyak ilmu, insyaAllah. Sampai sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.